Si kakak sedang bersiap-siap untuk pergi kerja pada pagi itu. Ketika si kakak hendak keluar dari rumah untuk bekerja, dia melihat ibunya sudah menunaikan solat subuh dan juga baru selesai mengaji. Si kakak juga mendapati adik lelakinya sedang tidur di dalam bilik pada pagi itu. Rumah itu didiami mereka bertiga sekeluarga. Kira-kira jam 7 petang, si kakak pulang dari kerja. Setibanya di rumah, si kakak mendapati pintu rumah berkunci. Dia memanggil ibunya dari luar rumah namun tiada sahutan balas. Si kakak tidak menyangka itulah kali terakhir dia melihat ibunya baru selesai mengaji pada pagi tadi. Dan selang beberapa hari kemudian, dia bertemu semula dengan ibunya tetapi dalam keadaan yang tidak masuk akal. Apa yang terjadi sebenarnya? Ketika si kakak pulang dari tempat kerja dan mendapati pintu rumah berkunci, si kakak berasa pelik kerana ibu atau adiknya tidak menyahut ketika mereka dipanggil. Suasana di dalam rumah pada ketika itu pula sunyi sepi. Si kakak berfikir jika pintu rumah berkunci dan mereka ada di dalam rumah, pasti ibu atau adiknya akan buka pintu dari dalam. Si kakak kemudian membuka kunci pintu dan setelah menolak pintu rumah, dia mendapati barang-barang di dalam rumah dalam keadaan kemas dan tidak berselerak. Kedudukan barang dalam rumah juga seperti biasa. Pada kebiasaannya, si ibu akan tinggal nota atas meja jika ibunya itu hendak pergi ke mana-mana. Namun pada hari itu, si kakak tidak menemui sebarang nota di atas meja. Hari demi hari, si kakak menunggu ibu dan adiknya pulang ke rumah. Namun, kelibat mereka berdua langsung tidak kelihatan. Sudah beberapa kali panggilan telefon dibuat, namun panggilan telefon itu tidak dijawab. Usaha mencari ibu semakin buntu dan tidak ada sebarang petanda untuk menjejaki ibu serta adiknya. Rungsing dengan apa yang berlaku, si kakak bersama ahli keluarga yang lain bertekad untuk mencari ibu dan adiknya yang hilang. Ke mana mereka pergi? Masuk hari ke-6 menghilang, bayangan si ibu masih tidak kelihatan. Pada hari itu, menantu kepada si ibu turut membantu mencarinya. Kira-kira jam 2 petang ketika si menantu berjalan di sekitar rumah mertuanya, hatinya terdetik untuk membuka penutup tangki najis di belakang rumah. Setelah dia membuka penutup tangki najis tersebut, alangkah terkejutnya apabila dia mendapati ada tangan manusia di dalamnya. Tanpa membuang masa, polis terus dihubungi bagi melaporkan tentang kejadian tersebut. Pegawai penyiasat polis, pasukan forensik polis dan pasukan bomba bergegas ke tempat kejadian. Doktor pakar forensik dari sebuah hospital juga dikerahkan ke lokasi kejadian. Polis dengan bantuan pihak bomba kemudian mengeluarkan satu mayat yang sudah dikerumuni dengan ulat. Mayat tersebut tenggelam di dalam tangki najis sedalam 1.2 meter. Ketika mayat itu ditarik keluar dari tangki najis, ahli keluarga si ibu dapat mengecam mayat tersebut. Itulah ibu mereka yang hilang selama ini. Ahli keluarga dapat mengecam mangsa berdasarkan baju yang dipakai si mati, walaupun pada ketika itu mayat si ibu sudah mulai reput. Polis juga turut menemui senjata pisau di dalam tangki itu. Persoalannya, bagaimana si ibu boleh berada di dalam tangki najis tersebut? Pemeriksaan di sekitar halaman rumah turut menemui kesan kebakaran. Pihak polis menemui ada cadar dan seluar yang telah dibakar. Berkemungkinan besar, cadar dan seluar itu digunakan oleh pembunuh untuk membersihkan darah si mati selepas mangsa dibunuh. Seluar yang dibakar itu disahkan milik si adik lelaki yang ada di rumah pada hari terakhir si kakak melihat ibunya. Adik lelaki yang turut sama hilang kemudian diburu pihak polis. Mana mungkin kedua-duanya boleh hilang serentak, mesti ada sesuatu yang berlaku. Kini, adik lelaki menjadi suspek di dalam pembunuhan ibunya. Berkemungkinan suspek melarikan diri selepas membunuh ibu kandungnya itu. Sehari selepas mayat mangsa ditemui, suspek tiba-tiba pulang ke rumah. Ketika suspek pulang, pihak polis dan ahli keluarga mangsa memang sedang berada di rumah berkenaan. Sebaik sahaja suspek menyedari ada polis di rumahnya, suspek cuba melarikan diri dan menyebut, "Seluar yang saya guna masa gaduh dengan emak ada dalam bilik dan pisau ada kat dapur." Keterangan yang disebut suspek inilah menguatkan lagi bahawa anak lelaki si mati adalah suspek dalam kes ini. Teori kali terakhir dilihat bersama si mati diguna pakai untuk mendakwa suspek dalam kes pembunuhan ibunya.
Suspek yang bernama Muhammad Firdaus Ismail, 29 tahun atau lebih dikenali dengan panggilan Bro Cik, dituduh membunuh ibu kandungnya iaitu Faridah Ahmad Hashim, 63 tahun dalam sebuah rumah di Mukim D, Sungai Burung, Balik Pulau, Pulau Pinang antara jam 6.30 pagi hingga 8 malam pada 19 September 2018. Firdaus didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dengan niat dan boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Bro Cik mempunyai rekod jenayah lampau membabitkan kes mencederakan saudaranya sendiri dan suspek dikatakan seorang penganggur. Doktor pakar patologi mengesahkan ada banyak kesan kecederaan pada tubuh badan mangsa. Doktor pakar menemui ada lebih 19 kesan kecederaan dalam kategori hirisan dan tikaman. Punca kematian mangsa adalah disebabkan kecederaan teruk pada bahagian leher si mati. Kecederaan di bahagian leher telah mengakibatkan mangsa kehilangan banyak darah. Ketika di mahkamah, kakak suspek mengesahkan hanya mereka bertiga sahaja yang ada di dalam rumah pada hari kejadian. Tiada kelibat orang lain pada hari itu. Walaupun tiada saksi yang melihat apa yang berlaku pada hari kejadian, tingkah laku suspek dalam keadaan gelabah ketika disoal siasat polis telah menjurus pada satu kesimpulan bahawa Firdaus yang membunuh ibunya. Adakah benar dengan dakwaan ini? Apakah sebenarnya yang berlaku pada hari kejadian? Pada pagi kejadian, iaitu ketika si ibu sedang menyiapkan sarapan pagi di dapur, tertuduh baru bangun dari tidur. Tertuduh dikatakan mula menghidu gam. Disebabkan bau gam sudah mulai kurang pada pagi itu, tertuduh ada meminta wang dari ibunya untuk membeli gam baru. Ibunya tidak memberikan wang kepada tertuduh, malah tertuduh turut dimarahi ibunya. Kerana tidak dapat wang dari ibunya untuk membeli gam baru, tertuduh kemudian mengambil petrol dan memasukkan sedikit petrol ke dalam bekas yang berisi gam. Campuran gam dan petrol itu kemudian ditutup pula dengan kain. Campuran gam dan petrol itu telah mengeluarkan bau gam yang sangat kuat. Tertuduh seterusnya menghidu gam tersebut dengan gembira. Setelah menghidu gam tersebut, tertuduh dikatakan mula hayal dan tidak ingat apa yang berlaku selepas itu. Tertuduh mengatakan yang dia hanya sedar pada jam 7 malam di sebuah pantai bersama wang di dalam poket seluarnya. Dia tetap berada di situ dan tidak pulang ke rumah. Menurut hujahan dari peguam bela tertuduh, boleh dikatakan yang tertuduh sedang berhalusinasi ketika kejadian itu berlaku. Bagaimanapun, pihak pendakwaan menyangkal hujahan peguam bela itu. Pendakwa raya berhujah bahawa tertuduh sedar dan tahu apa yang dilakukannya terhadap si mati. Pendakwa raya turut berhujah bahawa tertuduh tidak sepatutnya menggunakan alasan menghidu gam untuk melepaskan dirinya dari tuduhan membunuh. Mahkamah kemudian menolak kesemua hujahan peguam bela tertuduh. Mahkamah mengatakan, jika tertuduh dalam keadaan hayal pada ketika itu, mana mungkin tertuduh mampu membersihkan darah di tempat kejadian. Bukan itu sahaja, jika tertuduh dalam keadaan hayal pada ketika itu, mana mungkin tertuduh mampu bakar cadar dan seluar. Selain itu, mana mungkin juga tertuduh mampu menunggang motosikal pergi ke pantai untuk melarikan diri. Tertuduh pergi ke pantai kerana dia tahu dia sudah membunuh ibunya. Tertuduh juga cuba melarikan diri dari polis ketika ditangkap, dan ini telah menguatkan lagi bukti bahawa tertuduh bersalah. Tertuduh juga telah mengakibatkan kecederaan yang teruk hingga membunuh ibunya dengan beberapa kali tikaman. Dalam kes ini, ulat mayat yang mengerumuni mayat mangsa telah dihantar ke Institusi Entomologi Perubatan untuk mengesahkan tarikh kematian si mati. Laporan mengesahkan mangsa telah meninggal dunia dalam tempoh masa 5 hingga 7 hari selepas mayat ditemui. Ini sepadan dengan tempoh masa si mati hilang. Cadar yang dibakar tertuduh pula adalah cadar yang akan digunakan sekiranya ada cadar lain dibasuh. Hanya ahli keluarga sahaja yang tahu di mana cadar itu dilipat kemas dan disimpan. Tertuduh menggunakan cadar itu untuk membersihkan sisa-sisa darah ibunya. Pada hemat mahkamah, gabungan perbuatan tertuduh yang bertindak menikam mangsa dengan senjata tajam dan runcing adalah tiada keraguan. Tikaman yang dibuat di bahagian hadapan kanan dan kiri leher serta belakang kepala mangsa dikirakan sebagai ada niat untuk membunuh.
Dengan itu, Hakim Mahkamah Tinggi telah mensabitkan Muhammad Firdaus Ismail bersalah dalam pembunuhan ibunya. Firdaus juga dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Muhammad Firdaus Ismail 2022 MLJU 3541 Mahkamah Tinggi Pulau Pinang.